welcome back to my YouTube channel. Bahagian yang ke-13 bagi guideline kerja khusus tahun 2022. Oops. Okay, so dalam bahagian ke-13 yang mana Miss akan guide pula berkaitan dengan buku tunai, means that everything yang berkaitan dengan aliran tunai, duit masuk, duit keluar, kita akan record dalam buku tunai. Okay, so sebelum tu jangan lupa, as usual, you pun dah muak dengar cakap macam ni, tolonglah subscribe. Okay, tolong subscribe, support Miss. Okay, dekat I punya YouTube channel Cikgu Pakar Kira by Miss Nisa, and you are allowed, okay, share my link untuk YouTube channel ni dekat all your friends yang ambil accounts, yang sedang dalam proses untuk buat kerja khusus account 2022. And jangan lupa untuk share, like and comment if you have any questions. Okay, so if you are ready, so let's go dengan bahagian yang ke-13, iaitu berkaitan dengan buku tunai. Let's go. Okay, so here we go. Kita akan continue dengan bahagian 12 berkaitan dengan cara untuk nak recordkan ke dalam buku tunai. So apa yang you akan buat adalah you akan guna balik step yang sama macam Miss ajar tadi. So untuk dekat video part yang ke-10, Miss dah ajar you macam mana untuk kita asingkan JA, JJ, JB, JPJ, JPB and also buku tunai. So buku tunai pun Miss dah asingkan which one will be on the debit side, which one will be on the credit side, because debit side means that duit masuk, credit side means that is duit keluar. Okay, so first thing apa yang kena ada adalah yang pertama. Yang pertama I perlukan daripada you adalah tolong buat dulu template kalau you tak ada template lagi. Okay, untuk template buku tunai, apa yang you perlu ada adalah, okay, mana? Oh, sudah lari dah dia. Okay, so you punya template dia akan jadi besar beginilah. So kalau dalam you punya paper, you kena buat dalam bentuk horizontal. Okay, it's my idea lah for you guys. Okay, sebab dia agak lebar. Alright. Okay, so here inilah maksud I. So kita ada debit side. Debit side you ada column dia tarikh. I besarkan sikit. Tarikh, butir, folio, discount, tunai, bank. Okay, discount ni if, sebab dia kat plus ni means that you dapat duit. Kalau you ada bagi discount kepada you punya ABT, so you will record here. So this one is about discount diberi. Kalau you ada beri discount kepada ABTU. Tunai means that you dapat duit secara tunai. Orang bagi nah duit. That is tunai. Bank, kalau you ada orang bayar duit dekat you tapi dia transfer dekat dalam bank you, atau dia bayar dekat you menggunakan check. So that transaction will be recorded in a bank punya column. Okay, so on the debit side here, boleh tulis tak kat sini pakai pensel dulu, you supaya ingat. Semua ni adalah anything yang berkaitan dengan wang masuk. You terima duit, mesti record di belah debit. Alright. And everything yang berkaitan dengan duit keluar means that you pay something. You pay, you bayar hutang, you bayar untuk belanja. Okay, sewa ke apa, means that duit keluar lah. So you akan record on the credit side. So here for the credit, you will record here if there is a wang keluar. And discount here adalah berkaitan dengan discount diterima. Sebab apa dekat sini discount diterima? Sebab bila duit keluar, you bayar hutang. So bila you bayar hutang dekat ABB, so ABB akan bagi you discount. Itu maksud dia. Okay, okay, so apa yang kita akan buat dekat sini adalah, disebabkan I rasa semua item adalah berkaitan dengan buku tunai sahaja tinggal. Segala jenis semuanya kita dah masukkan. Okay, so kita akan record terus je lah. Boleh, kita akan record terus. Tapi sebelum tu jangan lupa, okay, I tak nak cakap pasal kerja khusus je. Ini adalah satu kesalahan yang sering berlaku di dalam exam, yang mana terus record. Nampak dokumen, nampak transaction, terus record dekat buku tunai. Tapi dia lupa yang mana bila you ada baki awal yang berkaitan tunai dengan bank, perlulah direcordkan ke dalam buku tunai. Kalau tak, orang pelik, mana datang duit ni? Duit tak masuk lagi tapi dia boleh bayar benda ni. Duit tu adalah datang daripada bulan lepas punya. Sebab tu dekat page 2 yang berkaitan dengan baki awal, yang dia memang dah sedia beri, okay, iaitu bank, tunai, amount tu perlu record di dalam buku tunai, yang mana you akan jadikan dia sebagai baki BB. Okay, disebabkan transaction ni dia agak banyak, so apa I akan buat adalah I akan divide sekali lagi I punya ini kepada 2. Tapi jangan risau kalau dia tak nampak, I akan sentiasa zoom in, zoom out. Alright, zoom in, zoom out. Macam itulah. Okay, so let's go everyone. Sekejap.
Cing 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 cing. I tak tahu kenapa hanya macam gembira sangat. I don't know why. Tapi tak ada apa-apa yang berlaku pun hari ni. Biasalah, kita menggembirakan hati kita. Okay. Astaghfirullahalazim. Mengapa kamu enggak mau ikut ya? Siska, Miska. Degil sungguh kamu ini. Okay, astaghfirullahalazim. Degil ya kamu ini. Okay. So kat sini, ya Allah ya Tuhanku, tampak tak? Baru nak bergembira. Degil pula dia. Okay, so kita ada bank, casing dan tunai. So 5850 dan juga tunai. So ini akan dijadikan sebagai baki awal. Tarikh berapa bulan? 1 April. Okay, so 1 April. So here I masukkan baki BB. Masukkan tadi yang mana kita ada tunai, iaitu tunai adalah 850. Tak naklah pakai warna ni. Awak nak warna apa? Apa? Biru. Okay, biru. Okay, so tunai. Pelik. Miss boleh dengar kita orang ke? Okay, so here is 850. And untuk bank tadi amount dia is 58450. Ini amount dia semua orang sama lah ya. Okay, masukkan. So here will be baki BB. Semua orang amount itu akan jadi sama. Alright. Okay, selesai. Okay, next seterusnya. Okay, now you pergi dekat lampiran C, semua cari berkaitan dengan BT. Okay, BT. Ni tak ada JB. Okay, BT. Okay, 1 hari bulan. Semua orang page 9 Page 9. 1 hari bulan, buku tunai belah kredit. Kenapa duit keluar tu? Sebab adanya membuat pembayaran bagi lesen perniagaan. So, apa you akan buat? You pergi je dekat buku tunai. You masuk dekat sini. You bayar untuk apa? Okay, you kena tahu. Button ni function dia apa? Dia macam ni. Dia macam ibarat awak nak record semua berkaitan duit masuk, duit keluar. Tetapi awak kena tulis lah, duit keluar ni untuk apa, duit masuk ni untuk apa. Bayangkan awak tak tulis awak keluarkan duit untuk apa, awak dapat duit daripada siapa. Kalau tiba-tiba lah you nak tengok balik record you 3 bulan sebelum ni, you rasa you boleh ingat tak semua item? Tak boleh. Sebab tu function butir you nak kena tulis apa tujuan duit keluar you, apa dari mana duit ni masuk. So itu function. So macam 1 hari bulan, duit you keluar sebanyak berapa tadi? Lupa lagi. Saya rasa letih dengan Miss kan. Okay, muka RM60. Dan dia kata sini secara tunai. So kita kan ada kolom discount tunai bank. So dekat sini tunai, so you masuk dekat kolom tunai. How much is it? RM60. Untuk apa? Untuk lesen. So you masuk je lah. So 1 hari bulan. So here is lesen perniagaan. Okay, tunai kan? RM60 kan? Okay, so you masuk ke sini, tunai RM60. Murah RM60. Hari tu baru je Miss pergi majlis perbandaran tut. Kan? Bahal tau I bayar untuk buat lesen. Sebab I kena buat lesen untuk company yang I kerja tu lah. Adalah dekat dalam almost 600. Tak macam pelik RM60 murahnya. I tak tahulah, mungkin ni lesen SSM mungkin barangkali. Mungkin lah SSM kot. Kalau untuk macam lesen pejabat daerah apa tak kita panggil, ada mahal sikit. I rasa this one is for SSM. Okay, seterusnya sajalah share kan. Okay, so this one dah nak I tick. Tiada lupa. Okay, next seterusnya 2 hari bulan I jual secara tunai. I jual, I terus dapat duit. So MZ duit masuk. So nampak tu debit kan. Okay, masuk belah debit. Sebabkan jualan berkaitan barang niaga, saya masuk kat amount dia, tulis jualan 1640. Okay, so duit masuk belah debit. So here I put as a jualan 1640 sebab dia kata tunai. So I masuk dekat kolom tunai. Oh, by the way, this one semua orang sama RM60. Yang I highlight ni maksudnya setiap orang amount dia adalah berbeza. Tidak sama. Okay, yang I highlight ni maksudnya lain-lain amount dia. So, you kena ambil amount you. Yang amount yang I tak highlight tu, maksudnya semua orang akan sama amount tu. Okay, I highlight tu semua orang amount beza. Okay, next seterusnya. Kita laju sikit boleh?
Okay, next. Okay, nombor 2 ni dah. Okay, nombor 3 buku tunai. Okay, sorry ya, hari tu dekat part 10 I salah. Okay, bukan belah debit, belah kredit. Kenapa belah kredit? Sebab kita selesaikan hutang. Bila selesaikan hutang, mestilah duit keluar. Maka dia adalah belah kredit. Okay, so letak belah kredit. Ingat tau, bila kita bayar hutang, kita mesti tulis nama orang yang kita nak bayar tu. Kita kena tulis nama orang tu. Sebab hari tu, bila kita hutang dengan dia, kita record nama dia tak? Record kan, awak record dekat jurnal belian nama dia dengan jurnal am. Okay, awak record nama dia. So bila kita nak bayar hutang, takkan awak tak nak record nama dia? Nanti kalau one day tiba-tiba kita kata, saya dah bayar belum hutang awak? Entahlah. Takkan cakap macam tu. Sebab tu bila kita bayar pun kita kena tulis nama dia. Okay, so bila kita bayar hutang, kita terima duit untuk orang yang nak bayar hutang dia, dua-dua tu kena tulis nama dia. Okay, so ini adalah pembekal A. So you akan tulis nama pembekal A you lah. Okay, so I masuk kat nama anda 1950. Amount ni tolong cari balik dekat video-video I sebelum ni. I tak nak terang lagi. Okay, nanti take time. Okay, so masukkan dekat belah kredit. Okay, masukkan nama pembekal A. Okay, I pun tak ingat lah nama pembekal A apa. So nanti you masukkan lah nama pembekal A. Apa nama pembekal A I lah? Pembekal AI adalah astaga, pembekal kruk. So masukkanlah pembekal A, so masukkan nama ya. Nanti buatlah pembekal kruk. Tapi tulisan is A lah. Tapi jangan tulis A tau nanti. Jangan pembekal kruk. So tulisan is pembekal A. Okay, and the amount is 1950. So I put, and dia kata secara tunai ke cek tu, tengok dulu. Dengan cek. So you kena masuk dalam bank. Okay, 1950 is a check. So 1950. Selesai. Okay. Okay, next seterusnya. Lagi. Okay, number 3 adalah berkaitan dengan kontra. Kontra ni maksudnya adalah yang mana you ada duit dekat tangan, you masuk ke dalam bank. So this is the situation where duit dekat tangan you semakin berkurang. Okay, tetapi duit dekat dalam bank you akan semakin bertambah. Okay, so bila kontra you akan record dekat dua-dua belah. Okay, iaitu amount dia 1,800 3 hari bulan. Okay, so mula-mula you akan record dulu amount yang berkurang. Berkurang tu dekat mana? Dekat tunai. So I akan recordkan 1,800 yang berkurang tu. Itu ke warna merah. Merah maksudnya kontra. I letak dekat belah tunai, menunjukkan duit dekat bahagian tunai semakin berkurang. So I put here 1,800. Duit di tunai berkurang. Kalau orang tanya, kenapa berkurang ya? Dia cakap, oh, hari tu I masuk dalam bank. Sebab tu kenapa kat sini I tulis bank. Menunjukkan duit dikeluar sebab kita masukkan dalam bank. Dan I put K there untuk menunjukkan dia adalah kontra. Okay, dan bila I keluarkan tunai, I masuk dalam bank. So akan berlaku duit masuk dalam bank. So I pergi dekat belah debit, tarikh 3 hari bulan juga, maka duit dalam bank akan semakin bertambah. I put here 1,800. Dan orang tanya you, kenapa 3 hari bulan ni ada duit masuk? Sebab dia belah debit kan, ada duit masuk. Oh, duit ni datang daripada tunai. Sebab tu kenapa I tulis sini tu tunai in bracket K. You jangan pula buat sini you masuk kolom bank, tapi sini tulis bank. Tak boleh, orang pelik. Apa ni? Duit masuk dekat bank tapi datang daripada bank. Tak faham kan? Tapi duit masuk dalam bank datang daripada tunai. Itu nampak logik dia. Okay? Itu kita panggil kontra. Okay? Okay, settle untuk 3 hari bulan. Faham tak? Faham Okay. I tak dengar you cakap, tapi I macam faham sendiri je. Okay, next. Okay, number 3 is done. Okay, I tick. Okay, seterusnya nombor 3. Kita terima check. Okay. So, here is a buku tunai. On the debit side, you terima duit daripada agent P dan juga agent Q. So, you kena tulis dua-dua Walaupun dia dalam satu transaction, tapi ada 2 orang. So, you kena buat 2 yang berbeza. 1730 and 1670. Yang mana you terima duit daripada mereka, agent, menggunakan check. Nampak tak? Check. So, masuk kolom mana? Kolom bank. Okay. So, 3 hari bulan. I akan tulis nama agent I. I dapat duit kan? Duit masuk belah debit. Okay. So, here is agent P. Here is agent Q. Tolong tulis nama diorang tau. Ini nama agent I lah.
Okay, dan dua-dua tu dia pakai check kan. So, I akan masukkan dia 17301670. Sorry. Allah, sorry. Warna merah I nak khas untuk kontras. Saya padam balik. I nak pakai warna biru balik. Nak senang awak nampak. Agent P, Agent Q. Okay. 1730. Biasalah, lupa dah. 17301670. Okay, selesai. Okay, yang I highlight ni amount ni nanti semua orang berbeza ya. Ini berbeza. Okay, selesai. Okay. Okay, next. Seterusnya, let's go. I rasa video ni sedikit panjang lah sebab buku tunai banyak. Okay. So, it's done. Okay. Number 4 bukan. Number 5 bukan. Okay, number 7, page 10. Mengeluarkan cek. Means that you keluarkan cek untuk bayar satu, maksudnya adalah duit keluar. Nak bayar dekat siapa? Ingat, tulis nama orang yang awak bayar. Dekat siapa tu? Dekat pembekal B. So, pembekal B tolong masukkan nama dan amount dia masukkan Kat sini I tulis ni 1,500. So, here I put as a 1,500, 7 hari bulan. Masukkan nama dia So, macam I pembekal B. So, you masukkan nama you lah. Nanti saya tak tahu ni bekal apa, I tulis B je. Tapi you tulis nama you, okay? And berapa amount tadi? 1,500. And I kata tadi apa? Bayar menggunakan check. So, masuk dekat kolom bank. 1,500. Here we go. Okay? Boleh? Boleh. Okay. I kena move dekat sini supaya senang. Jangan degil. Tolong jangan degil, ikut saya. Oh, dia tak nak gerak. Okay, bagus. Okay, so untuk 7 hari bulan dah selesai. I tick. Okay, next. 8 bukan 9. Okay, jualan tunai. Jualan tunai kita dapat duit belah debit. Nampak tu? Belah debit. Okay, masukkan 9, amount dia 2460. Itu amount I. Awak follow amount awak. Tunai, masuk kolom tunai 2460. So, here is jualan. Okay, jualan. Alright, so amount ni kita tak sama So, I highlightkan. Make sure awak punya amount tak sama dengan Miss, okay? Okay, next, seterusnya. Okay, 9 bukan. Okay, 9 lagi satu. Mendepositkan tunai. This one is a kontra. Sama Kita keluarkan duit daripada tunai, masukkan dalam bank. So, dekat tunai akan berkurang, dekat bank akan bertambah. Okay, I masuk sini is 1,800. So, I pakai pen merah. So, duit berkurang dekat tunai. So, I tulis dekat tunai dia punya kolom 1,800. Tapi, I masuk dalam mana? I masukkan ke dalam bank. So, put here as a key. And dekat duit dalam bank I semakin bertambah. 1,800. Datang pada mana duit ni? 9 hari bulan ni. Datang daripada tu. Nah, and put here as a key. Kontra. Selesai. Okay. Okay, next. Okay, 9 dah. So, kontra dah sudah. I tick. Okay, next. 12 hari bulan terima cek. Maksudnya duit masuk. Nampak tu? Buku tunai belah debit. Duit masuk. I dapat duit pada siapa? Agent P. Macam mana cara dia bayar? Dia pakai cek. So, I akan masuk kolom bank. How much is it? You akan ambil nombor you sendiri. Okay, so hari tu I letak sini 1,200. 12 hari bulan masukkan dekat belah debit. 12 hari bulan. Agent apa situ? Agent P. So, you akan masukkan nama agent you masing-masing tolong masuk nama masing-masing punya agent. 1,200 sebab I dapat check. So, I akan masuk dekat kolom bank. So, here we go. Boleh? Macam tu je. Okay. Okay, seterusnya. This one is done. Ini bukan buku tunai. Ini bukan buku tunai. Okay, scroll lagi. Okay, minta maaf. I kena move. Nak susah. I nak scroll. Okay. Now, muka surat 11 pula. Okay, muka surat 11. 16 hari bulan. Adanya jualan tunai sebanyak 1,640. Jualan tunai kita jual dapat duit. Means that duit masuk. Okay, buku tunai belah debit 1,640. 16 hari bulan. 16 hari bulan tulis itu jualan. Tak payah tulis tunai. Tulis jualan cukup. Sebagai hasil tunai masuk kolom tunai 1,640. Itu nombor I. Pastikan amount ni tak sama. Yang highlight ni adalah amount dia adalah tidak sama. Okay. Selesai. Alright. Dia makna 16 hari bulan. Okay. Okay. Seterusnya. Mana tah?
Okay, sini. Okay, this one is done. Okay. 17, kontra. Again, duit daripada tunai masuk ke dalam bank. 1,800. 17 hari bulan. 17 hari bulan. Okay, so I pakai pen merah. I keluarkan duit daripada bank. I keluarkan duit daripada tunai 1,800 sebab I nak masuk ke dalam bank. And make sure dekat belah bank pergi dengan 17 hari bulan. Dekat bank akan bertambah sebanyak 1,800. Oh, by the way, I takut you tertanya, Miss, adakah semua bahagian kontra amount dia adalah mesti kena sama? Macam you tengok I kan, 1,800 sampai ini adalah kebetulan. I memang saja letak 1,800, senang nak kerja ke I. I memang nak fikir. Nanti berapa hari tu kontra, I memang saja je letak dia sama je. Okay, so you jangan, kena sama tak, okay? It depends on you kan. I dah ajar kan macam nak buat kan. You tengok balik video I sebelum ni. Okay. Okay, 17 hari bulan. Okay, next seterusnya. 18 hari bulan bukan buku tunai. Okay, 19 hari bulan buku tunai. Awak terima cek, maksudnya duit masuk daripada agent T dengan agent Q. So, you masukkan detail, okay? So, belah debit sebab you dapat duit. Okay. So, agent T dan juga agent Q. 19 hari bulan. So, here is agent T and here is agent Q. Okay, and the amount is mana tadi? This one. Okay, 19 bulan 1,200, 150 dia kata check. So, I masuk dalam kolom bank 12001950. And this amount semua orang berbeza. Okay. Okay, next seterusnya. Let's go. 20 hari bulan tak ada buku tunai. Okay, 20 hari bulan bawah ni ada buku tunai. Terima cek. You dapat cek daripada agent R pula. Okay, this is my amount. Dia kata macam mana? Check. So, you akan masukkan dekat belah debit dekat kolom bank sebab dia kata check. Okay. So, 20 hari bulan I put here as a agent Rashid sebab dia kata agent R. Okay, kolom check kan? Ya. Berapa amount dia? You ikut amount you. So, mine is 1850. So, this is my number. Pastikan semua orang nombor tak sama macam I cakap hari tu. Maybe ada pentaksir dia tengok video I and then dia check you punya. Tiba-tiba sama. Tak pasal-pasal awak kena potong markah. Miss tak apa, Miss selamat. Miss tak ambil kerja khusus. Okay, jangan tiru amount I. I okay je. Tapi I takut efek dekat you. Penat you buat kerja khusus. End up at the end. Sebab nombor ni ada kat sini. So nanti orang lain punya dia tiru-tiru. Tapi I rasa takut. Sebab hari tu I letak nombor lain dekat lampiran C. Tiba-tiba dekat buku tunai I tak lain. I dah tukar sebenarnya. Sebab I nak elakkan daripada peniruan. Okay. Okay. Next seterusnya. Ni dah. Okay. So, untuk page 11 dah. Okay, now kita pergi pula kepada page 12. Okay, page 12. Okay, 2 more page. Okay. Okay, page 12. Okay, yang 20 ni tak ada. 21 tu JB. Okay, 21 lagi satu. This one. Terima cek. So, duit masuk belah debit. Dapat duit daripada siapa? Agent S. Tulis nama orang tu. And the amount is 1,200. Tu amount I Okay, so I masuk dekat sini sebab dia duit masuk. So, here will be agent S. Betul ke? Ya, agent S. 1,200. So, sebab dia kata check. So, masuk dekat kolom ni Salsabila. Kolom bank. Alright, sebab dia kata check. 1,200. Semua orang amount dia beza. Alright. Okay. Next. Seterusnya. 21 dah. 22 tak boleh. 23 boleh. Okay, 23 ada jualan tunai. Again, duit masuk dekat belah debit. And this is my amount. So, 23 is about jualan tunai. So, just record here as a jualan. And my number is, sebab dia kata tunai, masuk kolom tunai, 2,300. Put your number. Okay. So, this amount also is different from you guys. Okay. Next, 23 is done.
Oh, I'm so sorry. 2,100. Okay, 23 is done. Okay, next. 24. Berkaitan dengan kontra. 24 kontra. So again, duit dekat tunai kita keluarkan masuk ke dalam bank. So tunai akan berkurang 1,800. So 24 duit berkurang. So dekat tunai berkurang. Kenapa? Sebab masuk dalam bank. So this is kontra. Okay. And duit dalam bank jadi bertambah 1,800. Kenapa bertambah? Sebab datangnya duit daripada tunai. So here is kontra. Here is 24. Is it 1,800 lah? Correct. Okay, so all this item is different from mine. Okay, settle. Okay, next seterusnya. After 24, we are going for a number 25. Menjelaskan sepenuhnya, menjelaskan duit keluar belah kredit. So here will be on the credit side, duit keluar. You bayar apa? Hutang. Dekat siapa? Pembekal B. Pakai apa? Online. Bila pakai online, maksudnya dia ambil duit daripada bank. So you akan record on the bank punya column. So 25 is a pembekal B. Pembekal B. So you put your name lah. Pembekal B awak lah. Okay. So here will be your pembekal B. Let's see. 1,900 bank here. Okay, the amount should be different. Tak sama. Okay. Okay, let's move forward. 26. Menjelaskan sebahagian hutang pembekal C. Menjelaskan means that duit keluar, you bayar duit. Dekat siapa? Dekat pembekal C. Pakai apa? Sama dengan nombor 25, pakai online. So akan duit keluar daripada bank. So 640 is my number. Kita bayar dekat siapa? Kita bayar dekat pembekal C. Okay, so just put your name lah later on. Letak terus later on lah. I punya biar lah. Okay, ini rasa nachos rangup kot. Nachos rangup. Pembekal B rasa saudagar keripik. Ini ingatlah. Tada! B pun sama. Saudagar keripik. Ni I punya. You punya. I punya. Okay. Okay. Next, seterusnya. Teng. Okay, 27. Ansuran pinjaman bernilai 250 dijelaskan dengan cek. Duit keluar sebab bayar. So, bayar untuk apa? Pinjaman. So, kena tulis apa? Bayar pinjaman. How much is it? 250. Bayar pakai apa? Bayar pakai cek. So, means that you will record on a bank punya column. So, pinjaman kan? So, put here as pinjaman. Pinjaman apa? Sebab kita ada pinjaman banyak. Ada pinjaman bla, pinjaman bla. Tapi kat sini kata pinjaman untuk yang ada faedah 4%. Macam mana I tahu 4%? I tengok balik dekat muka surat 2 tu. Ni dia dah bayar hutang untuk pinjaman ni. So I just record here 250. I put here as a pinjaman 4%. 250 pakai check. So put on column bank. Oh, by the way, this one tak payah highlight. So 250 untuk pinjaman ni, I rasa semua orang amount dia sama. 250. Okay, so yang ni tak apa. Yang I tak highlight tu maksudnya semua orang punya amount boleh jadi sama. Okay, so biarkan kat situ. Okay. Next, seterusnya. Oh, sikit lagi. Satu page lagi. Lepas tu kita boleh buat leisure. Okay. Seterusnya, let's go everyone. 27, tak ada. 28, bayar bil utility. Bayar duit keluar belah kredit. Bayar pakai apa? Tak cakap pakai apa. So awak nak letak bahagian mana? I rasa sebab I rasa duit dalam bank I banyak kan. I masuk dalam bank lah. I bayar duit pakai bank lah. Okay, so 28 hari bulan lagi pun senang kan. Nak pergi TNB lah, nak pergi
Air Selangor lah kan. Apa-apa macam susahnya. Payah bank je lah, senang. Okay. So 28 I tulis kat situ adalah sebab dia adalah berkaitan utility. Utility dalam akaun kita sebut apa? Kita selalu sebut kadar bayaran. So you put here the item is kadar bayaran lah. Boleh lah? Boleh kita akan record as a kadar bayaran. Okay. So 28 kadar bayaran I record as a bank lah. Okay. 400. So here will be 400 on kadar amount 400 tu semua orang berbeza-beza. So amount you buat lain. 380 ke 385 lah. Jangan lagi sama. Okay. Alright. 28 is done. Okay, next seterusnya 28, terima cek daripada agensi, dapat duit. Kita punya ejen nak bayar hutang, maka dapat duit belah mana? Belah debit. Siapa bayar ni? Tulip, agensi. Tulis dekat bahagian debit, agensi, and put the amount. And because here it said dia bayar pakai apa? Check. So you akan record in a bank. Alright. So bank 765. So here is 765. So this one is agency. Okay, selesai. Ini amount dia pun kena beza beza. Okay, next seterusnya. Okay, 29 bayar gaji. Amount semua orang sama 2,400. Standard bayar gaji memang kita bayar pakai check pakai bank Okay, jarang kita pakai cash. Okay. So 29 kita masuk dekat belah kredit sebab bayar gaji. So put here as a gaji. Sebab pakai check, pakai bank, so I put 2,400. This one semua orang amount mesti sama sebab dia beri. Okay, gaji 29. Okay, next. Okay, 29 bawah tu tak payah. Okay, 30 jualan tunai. Dapat jualan secara tunai, so duit masuk belah debit 2216 30. 2216 is tunai. 2216. So here I put as jualan. Alright. And the amount is difference. Okay. So please put your number. Okay. Next, seterusnya. This one done. Okay, 30. Terima cek tempahan 320 untuk tempahan produk. Okay, this one adalah jualan. Tapi kita jual je tau. Tapi kita tak dapat lagi benda tu. Tapi tak apa. Just letak je jualan. It's okay. Okay. So jualan, I dapat so 3720. Okay, dan dia kata situ dia bayar pakai apa? Dia bayar pakai check. So you akan masuk dekat kolom bank. Okay, just masukkan dekat kolom bank. So 3720. 3720. This one just put as jualan. Kenapa jualan? Sebab dia terus bayar duit. Dia tidak berhutang. Alright. Okay, next seterusnya. Okay, 30. This one is about what? Kontra. Masukkan duit dalam bank pakai duit yang dekat tangan you. This one I masukkan 2006. So macam biasa I akan buat 30 hari bulan. So mula-mula kita keluarkan duit dekat tunai. Saya keluarkan duit dekat tunai 2006. Masuk mana duit ni? Pergi bank. Apa ni? Kontra. Okay. And jangan lupa dekat sini duit dalam bank semakin bertambah. So I letak kat kolom bank 2006. Put your own number. Okay. Mana datang duit ni? Datang daripada tu. Nah, I put K. Lama-lama you dah boleh nampak step. Senang kan? So mana yang masa form 5, masa form 4 hari tu macam lupa-lupa masa form 4 sih. At the same time you learn. You belajar semula. You revise balik BCPU. Okay. Last 30. Menjelaskan perkhidmatan kurier 260. This one. Ni I punya amount lah. Okay. You bayar. So you akan masuk dekat buku tunai belah kredit. So you masuk on the credit side. 260 that is my number. Okay. So you akan tulis kat situ apa? You bayar untuk perkhidmatan kurier. Tak payah tulis nama GDEX ke apa, biar je. Okay. So here will be, just tulis kat situ, charge perkhidmatan kurier pun boleh, charge perkhidmatan kurier boleh ikut lah mana-mana. So charge perkhidmatan. Dah hujung-hujung tu tulisan dia comel betul. Tadi I record berapa? 260. So I put here as a 260.
Sebab kat sini dia kata dah menggunakan perbankan dalam talian. So means that duit dalam bank lah. So I put here 260. This amount must be the difference yang I highlight tu is amount kena lain-lain. Okay. Yeay, dah selesai. Okay. So macam biasa, lepas dah selesai semua ni, apa you kena buat? You akan tutupkan dia. Okay, semua orang fokus Macam nak tutupkan dia? Mula-mula you akan record dia. You akan kira mana yang besar. So of course I tengok nampak macam belah debit lagi besar. So I akan total, I buat tunai dulu. Okay, apa yang akan buat? I akan tambah dulu semua total item dekat tunai. Okay, I tambah dulu So my amount is 850 plus 1640, 2460, 1640, 2100, 2216. Kalau boleh tekan kira sebanyak 2 kali. Tak apa salah. So this is my amount. I totalkan dulu. I letak dekat both side untuk kolom tunai. 1 sebesar lah 10906. Tak, ini sebab I nak bagi awak nampak. Sebab tu I buat besar. Awak tak payahlah buat besar macam ni. So this one pun sama. 10906. Okay. So maksudnya kat sini, sekarang ni duit dekat tangan I ada sebanyak 10,906. Tapi I pergi belanja ni, belanja, I keluarkan duit ni gini-gini. So I nak tahu berapa duit yang tinggal dekat tangan I. So apa yang akan buat? I akan kira. Okay, so sini I letak sini sebagai baki HB. Baki HB tu maksudnya duit yang tinggal dekat tangan I. So daripada total I tadi, I akan tolakkan dengan semua item dekat tunai sini. So I minuskan dia. 60 minus 1800 minus 1800 minus 1800. Kenapa susah sangat? Ada banyak kan? Itulah function kenapa macam ni. Ada 4 kali I kali dengan 4 lah terus. Awak kira awak punya, okay? So wow. Okay, duit I cuma tinggal 1640. Nanti I kira lagi sekali benda ni. I tak sure betul ke tak. Sebab macam salah tekan je. Tapi tak apalah. So awak tahulah macam mana I buat I totalkan dulu here tunai. Dapat total, I tolak. Then you akan dapat baki HBU. Macam tu. Okay. Okay, now kita pergi pula untuk bank. Okay, now buat benda yang sama. Okay, I akan totalkan semua item dekat bank. Banyak ni. Practice dari 5850, 1800, 1730, 1670, 1800, 1200, 1800, 1200, 1950, 1850, 12. Oh, I tak buat lagi benda ni. So, I buat terus kat sini. 765, 3720 plus 2006. So, my total is duit yang I dah ada dalam bank, yang total pernah masuk dalam bank I for April is 30,341. So, this is my number. Okay, so I will put the other side too here. I masukkan juga. So this is my number 30,341. And then sama juga I akan minuskan dengan semua item di belah credit I. So I will minus 1950 minus 1500 minus 1900 minus 640 minus 250 minus 400 minus 2,400 minus 260. Okay, I think that's it. So means that duit dalam bank I yang tinggal is 21,041 ringgit. So this is my balance in a bank. Alright. So make sure all your money, the balance, you will be brought forward on the next month. So this is why it's for April. Okay, ini adalah baki yang berada pada hujung bulan April. So baki ni akan dibawa pula pada bulan depan. Bila? Bulan Mei. So I put here as a 2022 May and 1st. So make sure you put here as a baki BB and you put duit tadilah. Macam tadi balance dekat bank I tinggal 31,041 ringgit. So I put here on the debit side. So you are bring forward. Okay, brought forward. So here is yang tunai tadi is 1640. See? So the amount
here, be here and here. Ingat lagi kan, ni you belajar masa form 4. Okay? Selesai. Alright? Okay. Boleh. So ni lah the step dia. So just follow one by one. Jangan salah masuk emam. Pastikan emam tu berbeza dengan Miss. And nama tu make sure tulis betul. Jangan T tu tulis huruf agent S. Jangan. Tolong tulis betul-betul. Okay. Sebab nanti ada kesinambungan untuk lejar pula. Okay. And for those yang masih lagi keliru berkaitan dengan BCP, nak belajar lebih detail berkaitan dengan BCP, okay, jangan segan, jangan malu. Just contact I directly. I open for a private class untuk subjek Maths, Accounts dan juga NMATS bagi level form 4 dan form 5. Cepat-cepat WhatsApp I di nombor 019-616-6079 ataupun you klik je dekat description. Ada link, klik saja untuk direct WhatsApp dengan I untuk siapa-siapa yang nak register untuk I punya private class secara online. Okay, so I think that's all untuk video kali ini. Kita akan jumpa on the next video untuk lejar pula. Okay, so see you guys. Assalamualaikum and bye. Thank you guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay, bye.